Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Azman Muhammad Azman merupakan salah seorang mahasiswa UiTM Cawangan Terengganu. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk berbilang kaum. Identiti negara kita sendiri terselah melalui pelbagai kemajuan dalam pelbagai aspek. Hakikatnya, penghayatan terhadap prinsip-prinsip rukun negara mampu meletakkan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang disegani di pesada dunia. 5 prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan seharusnya dijunjung oleh setiap masyarakat Malaysia pada setiap masa. Terdapat pelbagai kepentingan sekiranya masyarakat sendiri menghayati apa itu prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini merupakan asas kepada pembentukan identiti Malaysia. Hal ini demikian kerana kewujudan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu bermula dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Malah, sasiah diri setiap insan dapat dibentuk jika individu tersebut mempercayai kewujudan Tuhan. Sememangnya tak dinafikan bahawa ajaran di setiap agama di Malaysia berbeza dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Tapi, jika diteliti, ternyata ajaran setiap agama menjurus kepada pembentukan manusia yang sempurna, terutama dari segi rohani dan sasiah diri. Jadi, sekiranya hendak melahirkan masyarakat Malaysia yang bersahsiah unggul, kita seharusnya mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, prinsip kedua rukun negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun prinsip pertama rukun negara berasaskan pengamalan serta penerapan kepercayaan terhadap Tuhan, tapi prinsip kedua pula adalah berdasarkan kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara. Prinsip ini seharusnya disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya keamanan, keselamatan serta kedamaian di negara kita sentiasa terpelihara. Kesetiaan kepada raja amat penting demi mempertahankan warisan kesultanan di negeri-negeri Melayu sejak sebelum era kemerdekaan. Pada masa yang sama, kita perlu mencurahkan taat setia kita terhadap negara demi mengelakkan keganasan serta keadaan yang tidak diingini berlaku di dalam Malaysia. Situasi ini membuktikan betapa pentingnya penghayatan terhadap prinsip kedua rukun negara. Prinsip rukun negara yang ketiga berbunyi keluhuran perlembagaan. Pemimpin Malaysia sentiasa menyeru rakyat Malaysia agar perlembagaan Malaysia dipertahankan dan tidak mempertikaikan perlembagaan oleh mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Prinsip ini penting kerana perlembagaan Malaysia menjamin kedudukan setiap warga negara Malaysia tanpa mengira kaum dan bangsa. Walaupun perlembagaan Malaysia meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi, tapi agama lain juga boleh dianuti oleh penduduk di Malaysia. Begitu juga dalam pelbagai aspek lain seperti bahasa negara serta ketuanan masyarakat Melayu. Kebebasan setiap aspek tersebut masih terpelihara dan disebut dengan jelas dalam perlembagaan Malaysia. Oleh itu, kemunian perlembagaan Malaysia sememangnya penting dan bertepatan dengan prinsip rukun negara yang ketiga. Prinsip rukun negara yang keempat dan kelima pula ialah kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Para sejarawan sememangnya menegaskan bahawa ketamadunan sesebuah masyarakat tak seharusnya diukur berdasarkan pencapaian lahiriah semata, tapi harus disertai dengan pencapaian rohaniah dan kesusilaan yang tinggi. Oleh itu, wujudlah prinsip rukun negara yang keempat dan kelima. Sejarah tamadun Cina membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Tapi pada masa yang sama, keharmonian dan perpaduan masyarakat di Malaysia hanya dapat dipelihara jika setiap rakyat di negara bersopan santun, berbudi bahasa dan bertoleransi antara satu sama lain. Maka, suasana harmoni di negara kita dapat dikekalkan sekiranya kita sendiri mengamalkan undang-undang dan etika-etika yang positif. Keadaan ini sesungguhnya membuktikan kepentingan kedua-dua prinsip rukun negara yang terakhir. Kesimpulannya,
Sememangnya terdapat pelbagai kemaslahatan rakyat Malaysia untuk menghayati rukun negara. Tapi, kita perlu mencari jalan untuk memastikan prinsip rukun negara ini tidak terkubur. Oleh sebab itu, semua pihak, terutama ibu bapa, media massa, pihak sekolah, pihak kerajaan harus berganding bahu dan melaksanakan obligasi masing-masing untuk memastikan generasi muda zaman kini faham dan mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara. Jika hasrat ini berjaya diteruskan, tidak mustahil negara kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang maju. Semoga dengan pencapaian hasrat ini, negara kita mampu terkenal di seluruh pelosok dunia. See it shine, just won't go, man.